Kemudian seterusnya, bila sebut tentang kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, pemalu, dan kunci keempat, kunci apa? Kunci syurga. Tak lain tak bukan nak dapat masuk syurga, nak kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain berikan ibadah banyak-banyak. Masalahnya kita ni goma ibadah ambil sikit-sikit je. Kan? Kalau tarawih itu kalau apa? Kadang cari mana yang sikit dan laju. Kan? Kalau dia nak pergi tahlil kan, dia tengok pula. Imam mana bawa? Imam tu okey. Dia ni okey. Kau jap pergi makan. Kono imam ni panjang macam ni, parah ni. Duduk luar lu. Kadang ada macam tu. Sedangkan kalau tak sebab tu, itulah time kita zikir kan. Mengaji pun kadang baca sikit sudah simpan. Kan? Tu sebabnya. Kena amal ibadah banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan amalan kita yang banyak tu, Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita. Dengan rahmat Allah tu dapat kita masuk syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare ni adalah semua mainkan peranan masing-masing. Ayah mainkan peranan sebagai seorang ayah. Mak mainkan peranan sebagai seorang mak, seorang ibu. Sebagai suami mainkan peranan sebagai suami. Sebagai isteri mainkan peranan sebagai isteri. Sebagai anak main peranan sebagai anak. Ayah didik anak jangan salah konsep. Macam saya sebut tadi lah. Kan awal tadi saya cerita, kalau anak dah 8, kalau cerai juga tak tahulah. Jangan salah konsep. Bercerai sebab apa? Bukan sebab duit, bukan sebab kemewahan, tak. Tapi dengan izin Allah. Ada seorang sahabat saya, dia kahwin dengan isteri dia, bercerai dalam tempoh 3 bulan bercerai. Apa yang dia tak ada? Segala kemewahan ada. Isteri ni dia suruh duduk saja ke rumah. Dalam akaun isteri je 200,000 dah ada masuk dah. Dalam akaun. Kereta dia tanya, kau nak kereta apa? Isteri dia cakap, dia nak BMW 5 series. Masa tu 5 series. Handalah. Dia langsung order. Masa tu order. Tak sampai-sampai dah bercerai. Apa punca bercerai? Sebab bini dia minta nak bebas keluar bercampur dengan orang. Suami tak bagi. Yang tu dan sampai pula bercampur pula dengan campur tangan keluarga. Bapak ganggu. Bapak kata, kenapa kau sekat kebebasan anakku? Kau ceraikan anakku. Dia tu. Cerai. Nak tunjukkan duit banyak tu. Jadi jangan cakap, dia bukan apa, dia tu susah tu. Sebab tak ada duit tu cerai tu. Tak. Itu sebab basic tu. Macam anak kita lah. Kita suruh anak kita kan. Kau tak dapat 10A, kau siap kau. Apa tu ke tu konsep dia tak? Itu sebab kalau kita tengok tadi, Ustaz Lah pun cerita, anak-anak yang belajar di pusat tahfiznya, orang yang tak ada A, yang ada E. Kan? Maknanya, bukan apa, makna konsep dia, anak-anak ni kalau betul cara kita, insyaAllah dia boleh berjaya. Kan? Kita doa pun kadang salah. Ya Allah, kau berikanlah anak aku supaya dapat 10A dalam SPM. Ya Allah. Budak tu berpoluh kat belakang. Allah. Dah lah ambil subjek 8 ni. Minta 10A macam mana? Ya Allah, jadikanlah tu sebab ingat tak mak bapak dulu-dulu dia cakap, apa nak kau buat lah. Kau nak belajar apa, kau belajar. Yang penting jadi orang. Tu ayat orang dulu. Jadi orang tu jadi apa? Jadi manusia yang ada manfaat kat orang lain. Itu ya. Kan? Kadang-kadang anak kita mungkin belajar tak berapa pandai. Rupa-rupa jadi imam satu. Anak kita mungkin tak berapa pandai. Tapi rupa-rupanya dia ni bab repair aircon dahsyat. Rupanya satu kampung tu kalau panggil dia paling murah dalam sejarah kampung tu. Rupanya dia ni dalam banyak-banyak perkara, rupanya tak sangka pula bakat ada seorang ni, dia boleh jadi tukang masak yang handal. Lelaki. Dia lepas tu kenduri kenara, semua dia masak dengan harga yang sangat murah. Contoh. Sebab dalam kampung dia, dia kawa kampung dia tak ada masalah. Tu sebab kadang-kadang kita ni matlamat hidup itu. Konsep anak kita, kita nak bagi apa? Saidina Umar kata, didik anak kita mengikut zamannya, bukan main belasah ya. Anak kita nak ni kita bagi, nak ni kita bagi, nak bagi ni. Tak. Jangan kita salah. 7 tahun pertama layan anak seperti apa? Saidina Umar kata, ada ulama dulu kata, 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. Sekarang tak ada masalah. Banyak kedai RM2. Masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi tugas dengan tanggungjawab kat dia.
Ni pergi beli ni. Tolong buat ni. Tolong basuh kereta ni. Basuh kereta bukan sebab dera dia. Nak bagi dia disiplin. Kebersihan tu penting. Dah habis dia basuh. Cuba tengok kereta tu. Apa rasa? Cantik lah. Apa penting cantik? Entah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian pada iman. Kalau kereta abah cantik. Maknanya cantiklah kelihatannya. Hati kita akan rasa apa? Rasa apa bah? Rasa tenang. Tenang tak? Tenang. Ada apa-apa nak tanya? Ada bah. Kenapa saya yang basuh kereta ni? Wah, payah jawab. Kan? Payah jawab tu kan? Dia tanya. Betul, budak-budak hari ni macam-macam soalan tanya kan? Anak-anak kita ni tanya pun kita kena sabar. Tu tujuan tahun kedua. Tujuan tahun ketiga, layan anak seperti sahabat. Dah masuk dia umur 15 tahun, dah jadi kawan-kawan kita, dah berbual. Bah, dari segi hukum kan ni macam mana? Bah, betul ke kalau keluar air mani secara tak sengaja kita tak payah mandi junub? Abah baru tanya Ustaz lah hari tu. Macam tu dia kata macam tu. Betul. Betul, budak-budak hari ni tanya soalan kan, soalan yang kita tak terfikir. Bah, apa maksudnya? Kadang-kadang anak kita baca dalam surat khabar, bah, apa maksudnya Wahabi? Tak pening kepala. Bah, apa maksudnya ni? Ada saya ceramah dulu kan, dekat Selayang, dia tanya saya, Ustaz, kalau suami dia cenderung kepada Imam Hanafi, isteri cenderung kepada Imam Syafi'i. Dia bercium sebelum semayang. Batal tak semayang? Saya jawab, kau tak ada masa lain kau nak bercium? Saya jawab tu. Kau menyusahkan kepala dan katakan. Kan? Kadang soalan-soalan budak-budak itu orang tua tanya, tapi budak-budak tanya soalan macam tu pelik-pelik. Ada seorang budak tu balik, dia tampak atuk nampak bapak ada pencen. Assalamualaikum, salam. Pada mana ni anak yang bongsu ni? Balik kelas Fadul Ain. Bagus. Kau belajar dengan siapa? Dengan Sazah Jamilah. Sazah lawan. Hari ni kau belajar pasal apa? Pasal malaikat. Bagus. Sama malaikat. Malaikat apa kau belajar hari ni? Malaikat Jibril. Bagus. Malaikat Jibril buat apa? Menurunkan wahyu. Betul tak? Betul lah tu. Bagus. Tapi bahkan dah mula dia nak tanya. Kenapa? Kan lepas Quran, lepas Nabi kita, Nabi Muhammad dah tak ada wahyu lagi kan? Betul lah tu. Habis kan Jibril buat apa? Wah, parah tu. Monong bapak tu. Macam mana nak jawab? Macam ni lah kopi tanya mak kau tu. Dia tanya Jibril buat apa tu? Tak monong abah. Mak pula terdengar. Berlari pergi basuh pinggan. Berbek basuh pinggan. Mak. Kau diam lah. Tak nampak kesibuk. Pergi tanya abah kau. Abah pun berbek macam suara abah. Kedek. Menggigil. Abah cakap lah abah. Jibril buat apa? Budak-budak tak pek jawapan. Sudah abah lipek suara abah. Dia dah geram. Tak apa. Tak ada jawapan lain ni dah. Itulah jawapan yang dia boleh bagi. Dia letak suara abah. Jibril dengan abah kau sama makan pencen. Faham lah. Dah lah kau tak tahu. Kau jawablah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Ta'ala je yang maha mengetahui. Entah-entah Jibril tengah tengok kau tanya soalan ni. Banyak benda lain kau boleh buat tu. Perhal kau tanya soalan ni. Kan? Tak ada siapa yang tahu nak. Itu Allah jugalah yang tahu. Ya ke? Allah. Tak puas hati lah. Abah pun telefon pejabat mufti. Hari tu pejabat mufti mesyuarat tu. Bincang. Apa Jibril buat sekarang ni? Tak ada lah kan. Tak ada. Jadi makna kita bukan semua. Kita jangan ingat bila mak bapak cakap tak tahu, maka jatuhlah diri kita. Tak ada. Kadang anak tanya, bah kan bila kita baca tahiyat kan, masa bila nak angkat ni? Penting tu. Masa bila kita nak angkat jari tu? Waktu asyhadu alla ilaha illallah. Il tu ni. Macam tu. Dan bila pula dia pula mengamalkan sebab dia belajar kita pek faham. Kemudian kawan-kawan dia tanya, aku belajar dengan ayahku macam ni. Oh ya ke? Pastikan betul kita aja. Tapi kan ada soalan susulan lah. Kan yang ada orang tu, asyhadu alla ilaha illallah, cani jari dia, cani tu macam mana? Atau kau tanyalah dia tak dapat jawab kan. Jadi kadang tu belajar. Kan? Ilmu juga jawapan kan? Ilmu juga. Kan maknanya kita mainkan peranan kita masing-masing. Kita tak tahu, kita boleh jadi tahu dengan belajar. Jangan rasa apa, jangan rasa ego. Hari ni kita sama. Ada yang latar belakang pegawai, ada yang latar belakang Datuk Seri, Datuk pun ada. Kita dengar sama. Kan? Hari ni saya duduk atas pentas ni dengan moderator, dengan Ustaz lah. Bukan maksudnya kami lebih pandai pada orang. Tak. Kita kongsi.
Ada masanya kita orang pun seronok duduk bawah. Dengar pula apa daripada orang lain. Jangan Ustaz Lah ni. Saya dengar apa dia cakap tu. Besok banyak poin tu saya ambil, saya boleh bawa balik Seremban. Betul? Kan? Iyo, kadang tu sebab saya ngam dengan dia tu. Ambil poin. Cuma kadang dia menjoget tu saya terlupa. Mahal. Apa dia. Tapi Alhamdulillah. Saya ingat pasangan yang serasi dia tu kan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia, mainkan peranan kita masing-masing. Yang paling penting kita ingat. Macam saya sebut tadi, kita nak selamat dunia akhirat, pertama ikut syariat Islam. Yang kedua, kita tak akan kenal pasangan kita melainkan kita dah kahwin dengan dia. Bila kita kahwin dengan dia, kita proses mengenali itu beturusan. Itu sebab dah sampai tua pun ada orang perempuan cakap, tak faham betul lah aku dengan laki aku tu. Dia tak faham. Masih boleh faham lagi. Cuba kenal dia. Yang suami pula, aku tak faham apa perempuan ni nak. Tak, proses tu beturusan. Proses tu beturusan. Kemudian yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Tengok laki orang tu. Balik rumah, berlari dia peluk suami dia. Peluk laki dia. Engkau, dia marah bini dia. Kau tonggok, kayu, batu. Kau nampak aku balik, kau lari, kau peluk lah aku. Saya bukan tak nak peluk. Rumah dia rumah banglo bang. Kita ni rumah flat. Buka-buka, tahu nampak. Mana nak lari kita tu. Dia katakan. Jadi jangan tak payah nak banding-banding. Sebab apa? Cari kebaikan. Cari keburukan memang jumpa. Tetapi dalam keluarga ni pasangan lengkap melengkapi, cari kebaikan. Nabi sendiri pun tak kutuk bini dia. Itu sebab Nabi kan, akhlak Nabi, Nabi tak akan suruh isterinya buat satu benda yang Nabi boleh buat sendiri. Dah tak boleh mana, baru minta tolong isteri buat. Kita hari ni melazimkan seolah-olah itu tugas isteri kita. Tak. Itu sebabnya kita kena appreciate, hargai isteri kita. Tak ada apa yang dia bising-bising tu. Tak ada apa yang dia bebelkan tu. Sebab nak dibandingkan dengan khidmat bakti yang dia dah buat dalam keluarga kita. Yang paling penting, mainkan peranan kita masing-masing. Wallahu a'lam shawab. Terima kasih.